Assalamualaikum dan salam Sarawak. Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Fokus berita. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA komited untuk memajukan industri getah di Sarawak dengan memperuntuk sebanyak RM510,000 bagi memperkasakan gerakan peningkatan produktiviti getah GPPG di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Rubiah Wang, peruntukan ini bertujuan menggalakkan inisiatif peningkatan produktiviti getah di kalangan pekebun kecil terutamanya yang masih memiliki kebun getah tidak bertoreh. Ujarnya menyedari betapa pentingnya pekebun kecil mengusahakan tanaman getah terbiar, RISDA telah membahagikan peruntukan ini kepada dua komponen utama iaitu program peningkatan produktiviti getah PPG sebanyak RM44,264.50 dan skim insentif produktiviti getah SIPG sebanyak RM75,735.50. Jelas beliau bantuan ini akan memberi dorongan kepada pekebun kecil untuk menjadikan tanaman getah sebagai sumber pendapatan yang berterusan serta memperkukuhkan kesejahteraan komuniti pekebun kecil di Sarawak. Datuk Rubiah berkata demikian dalam majlis perasmian program Gerakan Peningkatan Produktiviti Getah RISDA Sarawak 2023 di Dewan Panglima Rentap Betong baru-baru ini. Selain itu, tambahnya pekebun kecil termasuk ahli keluarga berpeluang memohon bantuan program agro makanan dengan nilai antara RM20,000 hingga RM300,000. Ujarnya program ini melibatkan tanaman jangka pendek bersama tanaman getah atau terlibat dalam aktiviti ternakan secara individu atau berkumpulan. Katanya lagi bantuan-bantuan disediakan dengan tujuan mencapai pendapatan RM4,500 sebulan bagi pekebun kecil menjelang akhir tahun 2025. Sementara itu, bakal-bakal calon yang akan bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak diminta mengisi borang dan membuat semakan awal dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Sarawak sebelum hari penamaan calon pada Sabtu ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Indra Iqmal Rudin Ishak berkata, bagi melancarkan proses penamaan calon, bakal-bakal calon juga disarankan untuk membuat pembayaran deposit lebih awal dan resit pembayaran tersebut perlu dibawa pada hari penamaan calon sebagai bukti pembayaran. Menurutnya, bagi bakal-bakal calon yang mewakili mana-mana parti politik pula harus mengemukakan surat kebenaran penggunaan simbol parti yang diwakili apabila membuat penyerahan kertas penamaan calon. Selain itu, setiap bakal calon hanya dibenarkan diiringi oleh seorang pencadang calon dan seorang penyokong calon untuk memasuki pusat penamaan calon PPC. Manakala kertas penamaan calon perlu diserahkan dari jam 9 pagi sehingga 10 pagi kepada pegawai pengurus di PPC iaitu di Dewan Suara Bintulu oleh pihak-pihak calon, pencadang dan penyokong atau mana-mana dua orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Khamis. Dalam pada itu, Dato' Indra memberitahu penggunaan semua jenis alat muzik ataupun pembesar suara bagi tujuan dakwah politik melalui apa-apa cara termasuk menerusi penggunaan apa jua jenis kenderaan adalah tidak dibenarkan pada hari penamaan calon dan merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5. Sementara itu, beliau memaklumkan orang awam serta penyokong-penyokong yang mengiringi calon adalah dilarang menunggu atau berada dalam jarak 50 meter dari sempadan PPC yang telah ditetapkan. Jelasnya, calon-calon yang telah membayar deposit bahan kempen pilihan raya sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta 5 adalah juga tertakluk kepada undang-undang kecil mana-mana pihak berkuasa tempatan PBT bagi tujuan mempamer dan menyedarkan bahan kempen pilihan raya yang mengandungi gambar calon, lambang atau simbol parti dan gambar pemimpin parti gabungan atau komponen secara bersama atau berasingan yang diwakilinya. Dalam masa sama, SPR menyeru kepada bakal-bakal calon dan parti-parti politik yang terlibat agar sentiasa mematuhi undang-undang, peraturan, tata etika dan arahan-arahan yang dikeluarkan bagi memastikan proses penamaan calon yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Sebelum ini, SPR telah menetapkan hari penamaan calon bagi PRK Dun Jepak pada 21 Oktober ini, manakala tarikh undi awal pula pada 31 Oktober dan hari pengundian akan berlangsung pada 4 November. PRK Dun Jepak diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lalu. Laporan seterusnya, penanaman pokok adalah penting untuk menggalakkan kelestarian alam sekitar sekaligus meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus berkata pokok-pokok yang ditanam juga akan meningkatkan keindahan landscape dan menyediakan peluang rekreasi komuniti setempat. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program penanaman pokok di Tasik Baru, Taman Danu Serian pada Khamis. Program Anjuran Sarawak Energy Berhad SEB dengan kerjasama Majlis Daerah Serian itu adalah sebagai menyokong kempen kerajaan bagi menghijaukan negeri Sarawak. Difahamkan sebanyak 40 pokok jenis bucida telah berjaya ditanam di sekeliling tasik tersebut dan 85 pokok jenis yang sama akan ditanam di tepi jalan Datuk Michael Ben di Bandar Serian dalam waktu terdekat. Manakala kejohanan sukan tahunan di peringkat sekolah merupakan aktiviti sehat yang mampu memupuk semangat kesukanan dan jati diri di samping menyeratkan hubungan kalangan pelajar. Berucap mewakili Adun Simunjan Oladris, Ketua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon 4 Rangawan Refendi Arifin berkata, semangat yang ditujukan oleh setiap pelajar membuktikan kejohanan sukan dapat memberikan semangat ingin berjuang secara sihat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penangguhan Sukan Jemputan Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan SK Sebuyau Ensenge di Padang Bola Sepak Kampung Ensenge Melayu, Simunjan pada Khamis. Dalam pada itu, Rafandi turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua atlet yang bertanding dan berharap agar mereka dapat berusaha dengan lebih gigih lagi untuk meraih kemenangan pada masa akan datang. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS tengah hari ini, ingin kami pelawak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan LAN Berambih Anak Sarawak LBAS 2023 yang akan berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre di Kuala Lumpur pada 21 Oktober ini. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.